Hi guys and welcome back to my channel. So hari ni kita nak ceritakan dan kongsikan tentang satu benda baru yang mungkin tak ramai yang tahu dan mungkin ramai juga yang tertanya, iaitu tentang Stashaway. Stashaway ni adalah merupakan sebuah syarikat yang berasaskan daripada negara Singapura dan kemudian yang telah melebarkan sayapnya ke Malaysia. Stashaway ni adalah sebuah company yang telah diregulasikan oleh Malaysia Securities Commission Malaysia dan telah dapatkan lesen untuk menjalankan proses investment punya servis dekat Malaysia. Stashaway ni lebih dikenali sebagai robo-advisor, yang di mana kalau korang pernah dengar, antara robo-advisor yang lain adalah Wahid Invest dan juga Rais. So Stashaway ni adalah antara robo-advisor yang available kat Malaysia sekarang ni 2020. Robo-advisor tu apa benda? Apa? Tak ramai yang tahu. Mungkin tak ada siapa pun tahu pernah dengar. Robo-advisor ni adalah sebuah digital platform yang menggunakan algoritma untuk menyesuaikan anda punya investment yang khas untuk anda tanpa ada bantuan orang. Maksudnya setiap manusia, setiap individu ini mempunyai diorang punya matlamat masing-masing dalam investment diorang. Mungkin ada yang nak buat investment ni untuk diorang punya retirement nanti, ataupun ada juga yang buat untuk bercuti, ataupun ada yang buat untuk beli rumah. So setiap individu ini mempunyai matlamat yang berbeza. So dengan bantuan algoritma robo-advisor ni, dia akan menyesuaikan pelaburan yang paling sesuai untuk kemahuan anda. So contoh nak buat pelaburan untuk retirement, maksudnya persaraan nanti, pencen. So dia akan long term, maknanya kalau anda muda lagi, kan dalam masa yang jangka panjang kan masukkan anda dalam kategori yang high risk high return. Sebab kalau jangka masa panjang ni, dia anda boleh tolerate naik dan turun pasaran saham, so ia adalah lebih sesuai. Tapi jikalau anda punya investment ni nak untuk jangka masa pendek, contoh macam nak beli kereta untuk down kereta, andai kata robo-advisor ni akan pilihkan anda investment yang paling low risk. Maksudnya bila anda dah sampai masa nanti, anda akan keluarkan dengan jumlah yang mungkin dah naik, tapi naik dia tak banyak compare dengan orang yang telah buat investment yang lama dapat untuk retirement contohnya. So itu lebih banyak. So apakah kelebihan melabur menggunakan robo-advisor ni? Kelebihan dia, kenapa tak invest dekat tempat lain? ASB, unit trust. So yang first kelebihan dia adalah dia menjimatkan masa. So anda tak perlu nak pergi ke bank, anda tak perlu pergi ke dia punya office, anda hanya perlu gunakan handphone anda ataupun PC anda. Itu pun sudah cukup, 15 minit ataupun sehari untuk approval sehari ataupun 2 hari masa bekerja. Dan seterusnya, simple, sambil baring pun boleh buat. Dia menjimatkan masa. Lagi dia menjimatkan masa sebab anda tak perlu nak research tentang pasaran saham, anda tak perlu research tentang pasaran dunia. Dengan risk tolerance yang anda telah pilih, berapa persen yang anda sanggup risiko kan, so dia telah pilih kan. So anda tak perlu lagi lah nak mengkaji pasaran saham, tak perlu. Kelebihan yang kedua adalah dia mempelbagaikan anda punya pelaburan tadi, duit yang anda telah laburkan tadi, kepada beberapa bahagian yang telah dipilih oleh algoritma. So sebabkan dia dah pecahkan kepada beberapa bahagian, andai kata berlakunya penurunan dalam saham dunia, saham US, so bahagian yang lain mungkin akan dapat cover penurunan yang berlaku. So sebagai contoh, dalam Stashaway, kalau anda ambil macam saya 22%, dia akan pecahkan kepada beberapa bahagian. Dia akan pecahkan kepada stok US, kepada government bond, fixed income, stok China and gold. Selalunya ketika berlakunya global crisis ataupun economic crisis, stok US akan jatuh, tapi dalam masa yang sama gold akan naik. Dengan adanya itu, dia akan dapat cover penurunannya itu. Tapi dalam jangka masa yang panjang,
semuanya akan berada dalam keadaan menaik. Mana stok US memang akan naik, gold pun makin lama makin mahal, so government bond pun akan mahal. So kalau korang lebih elok lah kalau korang dapat hold korang punya investment tu lagi lama, memang akan naik. Kelebihan yang ketiga adalah cas yang berperaturan ataupun cas yang murah lah compare dengan investment yang lain seperti unit trust tinggi. Stashaway ni telah mengenakan cas 0.8% untuk dalam masa setahun, tapi dia akan pecahkan kepada monthly basis, and dia akan lagi murah percentage dia kalau akaun korang lagi besar. So sebagai contoh, kalau akaun korang ada 10,000, dia akan kenakan 0.8, tapi kalau akaun korang ada 1 juta ringgit, dia akan kenakan 0.4%. So lagi banyak, dia akan lagi murah. Compare dengan lain memang murah lah. Sebab apa dia murah? Sebab dia tak perlukan ramai orang untuk uruskan, hanya robot dan website untuk tentukan semuanya. So memang dapat mengurangkan dari segi overhead dengan kurangnya amount of worker yang diperlukan. And last but not least, the best part of the Stashaway is dia punya withdrawal tak ada fees, and kita boleh withdraw duit yang kita telah invest tu anytime. Maksudnya tak kisah bila-bila nak withdraw pun boleh, cuma dia akan ambil masa kalau kita tak withdraw dalam waktu hari bekerja. Kalau kita withdraw hari bekerja, dalam masa 3 hari dah masuk dalam account bank kita balik. Tapi kalau kita withdraw hari Sabtu Ahad, kena tunggu hari bekerja lah, baru akan duit tu diproses untuk masuk balik ke kita punya account bank. Kalau nak di-comparekan dengan tempat lain, investment yang selamat, contohnya fixed deposit, yang tu lagi dahsyat. Anda kena ikat anda punya duit yang anda laburkan itu. Kalau anda ikat 3 bulan tak boleh withdraw. Kalau anda boleh withdraw tapi kena denda, so rugi lah. Kalau Stashaway ni tak kisah, bila-bila je boleh withdraw. Hari ni masuk, duit dah proses semua, esok nak withdraw pun boleh, no problem. Tapi tak digalakkan. Okay, so sekarang ini anda sedang lihat akaun Stashaway saya. Your backup in the whole day. Memang saya matlamatkan akaun ni untuk pencen saya nanti. Nampaknya minggu ni ada berlakunya peningkatan daripada minggu lepas. Total return ataupun profit telah naik kepada 97, mana minggu lepas adalah lebih daripada 82, and saya memilih 22% punya risk tolerance saya. So risk tolerance saya kalau ambil yang 22, 42% stock US, 20% gold, 17% fixed income, international equity, government bond and cash. So boleh lihat kat sini, antara yang paling banyak meningkat performance dia adalah sektor US ni, small cap, consumer discretionary, China 41%, hampir double performance lah. And then precious gold. Okay, itu saja. Okay, dengan pendarahan saya pada hari ini, saya harapkan lebih banyak lagi lah orang yang akan bermula untuk ceburi bidang investing ini, supaya kita dapat improve kita punya kehidupan pada masa akan datang. That's all.